Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dan juzuk ke-38 surah dan dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, yang mana kita hari tu ambil sepatutnya ayat 1 sampai 4, tapi kita dapat baca 1 sampai 2 saja. 1 sampai 2 je dan minggu yang sebelumnya itu saya sebut berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk tentang, pasal kebetulan tajuk akhir yang kita bincang tu bila disebut berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan disebut berkenaan dengan pendapat mufassirin tentang tajuk bagaimana Isa alaihissalam minta salah seorang di antara pengikut dia supaya menggantikan dia atau mengambil tempat dia sebagai orang yang akan disalib dan sebagainya lah. 17, okey. Dan sebenarnya tajuk ni balik pada surah Al-Baqarah ayat 157, An-Nisa 157 sebelum kita masuk hari ni. 157 yang ada ayat berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim. An-Nisa 157. Allah Ta'ala nyatakan wa qauluhum wa qauluhum, dan kata-kata wa qaulihim, kata-kata mereka. Okey. Allah Ta'ala nyatakan wa bi kufrihim, dan kufur mereka, kata-kata mereka, kata Maryam yang buhtan. Kemudian wa qaulihim, dan kata-kata mereka, inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam, sungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa ibn Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah, kami dah bunuh. Ni kata-kata mereka. Allah Ta'ala kena pada mereka ni hukuman, dan Allah Ta'ala kena mereka ni tak beri hidayah pada mereka. Punca utama dia adalah pada sebelum tu kekufuran mereka dan kata-kata mereka pada ibu Isa. Kemudian secondly because of apa kata-kata mereka tentang Isa. Dan mereka berkata, sungguhnya kami telah bunuh Isa ibn Maryam, Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wa ma qataluhu wa ma salabuh, tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan kepada mereka. Serupakan, perkataan serupakan, maksud serupakan tadi it seem as it is, lihat macam ia tapi bukan. Maksud sekali banyak mufassirin kembali kepada penafsiran ini. Dia pergi kepada pengertian bahawa ada seorang lelaki ditukar rupa menjadi Isa. Lalu ditukar menjadi Isa, maka dengan sebab itulah dibunuh tapi bukannya Isa, tapi disalib, bukannya Isa tapi disalib orang lain, dia kata. Pasal dia macam ni, pasal dalam idea yang kita ada, seorang Nabi tadi tak boleh kena tangkap, tak boleh kena seksa dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala menjaga dia. Ini idea cerita wali 9. Ini cerita wali-wali boleh pakai, cerita para anbiya tak pakai. Pasal kena para anbiya dipukul, dibunuh dan sebagainya ada berlaku. Allah Ta'ala izinkan benda berlaku supaya kemurkaan Allah Ta'ala ke atas kaum yang buat benda berkenaan lebih dahsyat lagi. Itu kena faham. Macam dalam surah Yasin tu, 3 rasul, seorang lelaki kan, semua dibunuh. Mereka bunuh rasul-rasul yang diutus pada mereka. Jadi rasul-rasul tadi dikenakan sebarang musibah tadi, ditangkap orang, berjaya ditangkap tadi, bukan benda pelik. Tapi bila ada orang kata, takkan Isa kena tangkap, kenapa tak diselamatkan dia? Tak. Ini kata-kata yang salah. Jadi bagi contoh macam bagi orang Kristian, dia kata Isa kena salib, mati disalib dan bangkit semula untuk hapuskan dosa manusia. Tapi bila Ahmad Didat dibincang tajuk ni, dia kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mereka bunuh dia, tidak mereka salib dia, walakin syubbiha, tapi diserupakan kepada mereka. Mana kelihatan, it seem to them they have already killed him. Maksud dia macam tu, seolah dah macam dah bunuh tapi tak bunuh pun. Jadi bila bawa rekod ni, Ahmad Didat dia kata ditangkap Isa alaihissalam, dan bahkan rekod berkenaan dengan apa dia kata dekat atas salib kan, elai lama sawaktani, dia kata bukan, itu bukan Isa. Dan masalah kat situ sebab apa? Kita nak hujah dengan pada mereka bahawa ada Tuhan yang Isa berdoa kepadanya. Kalau anda kata, kita kata bukan Isa kan, di atas salib tadi, tak sahabat dah boleh pakailah. Macam-macam hujah tak boleh pakai lepas tu.
So, jadi bila kita dalam bab dakwah non muslim kepada Kristian, ayat ini tidak difaham, tidak sepatutnya diterjemahkan atau disampaikan dengan pengertian Israiliyat. Yang contoh macam kisah kata ada muka orang tukar menjadi muka Isa, itu bukan daripada hadis Nabi, bukan daripada Al-Quran pun. Maka Al-Quran kata diperlihatkan mereka seolah-olah mereka telah berjaya bunuh. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Dan sebenarnya orang yang bercanggahan mengenai ini apa? Dalam keraguan mengenai perkara tersebut. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zan. Tidak ada mereka sebarang pengetahuan mengenainya kecuali apa? Ikut-ikut sangkaan. Mereka rasa mereka telah berjaya. Okey, wa ma qataluhu yaqina. Tidak mereka bunuh dia dengan apa? Yakin. Ini orang kata yakin. Jadi kalau kita pakai macam ni, Ahmad Didat kata Isa kena tangkap, dipalang, tapi apa? 3 jam lepas tu diturunkan atau 6 jam lepas tu diturunkan, dia tak mati pun. Dia tak mati pun, dia masukkan dalam sepulchre bawah tanah. Kemudian pasal orang Yahudi tak boleh biarkan pada hari Sabtu sebarang mayat tergantung di atas palang. Maka dia orang turunkan, takut kena dimurkai Allah Ta'ala. Jadi digantung Isa 3 jam atau 6 jam, kemudian dia masukkan dalam apa? Kubur bawah tanah tu. Bukan kubur kampus, macam bilik bawah tanah. So dengan sebab itu kita kata kalau Isa tak mati, kan, dia niat Isa mati, tak pelik. Dan bahkan pada hari Jumaat pagi, pada pagi Ahad tak apa berikutnya, datang dia punya pengikut Mary Magdalene, cuba nak tengok dia, tengok dah tak ada. Mayat dah tak ada. Itu yang bila Ahmad Didat kata 3 hari 3 malam tu tak berlaku. Mana Isa tidak bangkit selepas daripada keadaan, bahkan dia tak mati pun. Dia tidak mati pun. Diorang kurung dia, simpan dia, ingatkan dia dah mati. Ini yang dikatakan maksud dengan diserupakan kepada mereka dengan ini. Pengertian satu, pengertian lain. Yang kita mungkin banyak mufassirin kalau kita baca tafsir sering balik kepada tajuk, kata ada lelaki tukar muka jadi muka Isa. Itu adalah benda yang kita kata tak ada rekod yang jelas. Baik, sambung hari ini. Hari itu kita bincangkan berkenaan dengan tajuk surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan ayat 1 dan 2 surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala nyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa mal al-malikil qudusil azizil hakim. Bertasbih kepada Allah Ta'ala, apa di langit juga ada apa di bumi. Al-Malik, iaitu dia ni adalah raja, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz Al-Hakim yang maha kasih lagi maha bijaksana. Dan Allah terangkan berkenaan dengan ungkitan kepada manusia ni dengan mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang mengutus pada bangsa ummi, bangsa buta huruf, seorang rasul di kalangan mereka, yaslu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada bangsa berkenaan, atau bangsa Arab, bangsa buta huruf ni, ayat-ayat Allah. Dan kita bincangkan itu, kita kata Arab ini dikatakan bangsa ummi, bangsa buta huruf kerana mereka tidak ada tamadun yang besar sebelum daripada kedatangan Islam. Bahkan mereka ada kehidupan, mereka ada teritori, kawasan dan sebagainya, tetapi kehidupan mereka ni tidaklah bersistem bahasa, sistem kerajaan, sistem kenegaraan, tak ada. Semua sekali just qabilah. Ada nilai seperti jujur, amanah, berani dan sebagainya digalakkan. Tapi untuk kata mereka ada sistem tulisan, catatan dan sebagainya, tak ada. Semua berasal pada hafalan, berasal kepada bentuk nukilan-nukilan. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni kehebatan dengan hafalan yang kuat, hafalan yang cukup kuat. Memang sungguh-sungguh mereka menghafal dan cuba untuk dan menukilkan segala nukilan-nukilan mereka dengan bentuk yang cukup detail, teliti. Dan kita terangkan itu masalah buta huruf tadi kepada bangsa Arab tadi bukanlah kehinaan. Bahkan ia adalah termasuk di antara kemuliaan Allah Ta'ala berikan agar mereka terima hanya Islam sahaja, bukan yang lain. Dan kita terangkan juga dahulu bahawa Nabi SAW Nabi SAW kita kata datang untuk 4 tugasan. Yang pertama, mengajarkan manusia, menyampaikan pada manusia bukti-bukti Allah. Kemudian kedua, membersihkan manusia dengan amal ibadat yang diberikan, mana dengan itu manusia yang akan dibersihkan. Dan yang ketiga, yang ketiga datang untuk mengajarkan manusia ni kitab dan mengajar manusia hikmah. Nah, itu jadi kita yang sebesar benda utama yang diberikan kepada mereka, kepada Rasul tadi untuk tugasan. Baik. Sambungan hari ini pada ayat yang ke-3. Allah Ta'ala nyatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa qawluhu, Nabi Allah Ta'ala lepas tu wa akharina minhum maka, dan dia kata, dan orang-orang lain akharin, orang lain, minhum, selain daripada mereka, lamma yalhaqu bihim, yang belum lagi sampai ataupun mengikuti dengan mereka. Mana Arab
yang mula sekali dapat. Kemudian ada kumpulan bangsa lain yang akan datang selepas tu. Okey. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Rawal Bukhari, terangkan Imam Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, kunna julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna julusan, kami dahulu duduk 'indan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah, maka diturunkan ke atas baginda surah Al-Jumu'ah. Dan bila sampai pada ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan lain daripada mereka yang belum lagi mengikuti atau sampai dengan mereka. Mana orang Arab tadi satu, tapi ada lain yang tak sampai lagi dengan mereka. Qalu, mereka pun berkata, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Ummi, bangsa ummi tadi mereka tahu siapakah dimaksudkan, itu bangsa Arab. Dan orang lain tu siapa? Siapakah orang lain berkenaan? Jadi para sahabat bila dengar ayat berkenaan, mereka tanya Rasulullah, dia kata man hum ya Rasulullah. Falam yuraji'hum, maka Nabi tak menjawab, tak balas balik pada mereka. Hatta su'ila salasan, sehingga ditanya baginda sebanyak 3 kali. Hatta su'ila salasan, mana mereka tanya man hum ya Rasulullah, Nabi diam. Man hum ya Rasulullah, Nabi diam. Man hum ya Rasulullah, Nabi, barulah Nabi SAW jawab. Okey, wafina, dan berkata Abu Hurairah, wafina, dan tengah-tengah kami ketika tu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kita tahu bahawa Salman Al-Farisi ni digelar macam Suhaib Ar-Rumi, bangsa Rom, orang bangsa Rom. Jadi Salman Al-Farisi orang Parsi yang kita kata masuk Islam. Bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah tu, dia isytiharkan Islam dia, cuma dia dibebaskan daripada jadi hamba pada perang Ahzab. Dia tak dapat sertai perang Badar, dia tak dapat sertai perang Uhud. Dia dapat serta dengan Rasulullah SAW ketika perang Ahzab, perang Khandaq. Dan dia memang dikata dia datang mencari agama ni, tinggalkan negeri dia di Parsi tu, kemudian pergi ke Syam, kemudian pergi ke Mosul, kemudian pergi ke, dia 3-4 kali dia pindah, sampai kan ada setengah para ulama menyatakan umur dia panjang. Setengah riwayat menyatakan umur dia hampir 200. Pasal dia ni adalah orang yang umur dia panjang. Pasal kisah hidup dia nak jumpa Islam tu, nak sampai pada Islam, dia mula asalnya dia salah adalah anak seorang tukang inilah besi dan sebagainya dekat negara dia dahulu. Penyembah api, bapak dia Majusi, penyembah api dan sebagainya. Jadi satu hari dia lintas, bapak dia suruh pergi buat satu benda kan, on the way pergi, bapak dia sayang sangat. On the way pergi tu dia nampak orang Kristian berucap dan sebagainya, menyampaikan agama. Lepas tu dia tengok agama Kristian ni bagus, tak macam keluarga agama dia orang sembah api dan sebagainya. Dia balik-balik, dah lah lewat, bapak dia geram, kenapa lewat? Lepas tu dia balik, dia bagi tahu bapak dia, tadi nampak ada orang sembah Tuhan lagi baik daripada agama kita, dia kata. Bapak dia marah. So jadi bila bapak nampak pelik, bapak dia ikat rantai, dia tak benarkan dia untuk apa? Untuk keluar. Jadi dia pula pergi hantar utusan dia kepada orang Kristian yang dijumpai tu. Dia minta supaya orang Kristian tadi kalau nak balik ke negeri asal mereka, tempat mana asal agama mereka, dia nak ikut. Bila orang tu kata nak balik je, dia pun tanggalkan besi yang bapak dia, rantai bapak dia ikat, dia keluar, ikut orang tu pergi ke Syam. Sampai di Syam duduk kat sana, dapat mula sekali dia dapat duduk dengan seorang padri yang, tapi padri ni jahat, dia kutip dia orang, dia simpan bawah gereja untuk dia pakai kemudian hari. Jadi bila dia mati, padri ni mati, pasal dia ikut kan orang sebut, dia nampak orang tu buat apa. Jadi bila orang tu mati, orang ramai duduk pujilah, bagusnya dia. Salman Farisi kata tak bagus pun. Jadi orang kata kenapa? Dia tunjukkan apa jadi. Orang punya marah, ambil mayat padri berkenaan, letak kat luar daripada bandar, gantung salib, biarkan mati kat situ, tergantung kat situ. Matikan tanpa penghormatan, tanpa sebarang dignity. Jadi lepas tu diorang bawa padri baru. Dan Salman Farisi kata, aku tak pernah lihat orang yang tak semayang 5 waktu sehari semalam yang baik macam dia. Maksud dia kalau orang semayang tu mesti baik. Dia kata aku tak pernah nampak orang tak semayang 5 waktu baik macam tu. Jadi dia pun ikutlah, dia ikut sehingga orang tu nak mati. Sehingga orang tu duduk diam, dia sampai orang tu nak mati. Hampir-hampir mati. Orang tersebut nak mati, dia pun kata, tuan, dia kata saya datang daripada negara Parsi, datang ke sini nak ikut, dan tuan ikut tuan untuk beramal ibadat dan sebagainya. Sekarang tuan nak mati. Tuan nak hantar pada siapa? Saya ni pada siapa? Dia kata sekarang tak ada orang macam aku kecuali dekat tempat sekian. Dia pergi ke Mosul. Daripada situ patah balik ke Iraq. Pergi ke Mosul, pergi ke 3 kali. Mana lepas tu dia ikut padri kedua tu, dia kata orang tu baik juga, tapi orang nak mati.
Dia tanya pula, aku sekarang ni datang pada sini, aku hantu daripada sini, datang kepada engkau nak mati pula, engkau nak hantar kepada siapa? So kawan tu hantar pula pada orang ketiga. Sampai yang keempat, 4 kali dia pindah. Mana sampai guru dia matilah. Setiap kali padri dia ikut mati. Sampai padri yang terakhir kata, sekarang telah sampai masa Nabi akhir zaman, di tempat sekian-sekian, dia kata, pergilah menuju ke sana. Tak ada dah orang macam aku dah. Tak ada orang dah macam aku macam ni sekarang ni, dia kata. Jadi bila ketika tu dia kumpulkan harta, dia bekerja kumpulkan harta, minta supaya orang hantarkan dia ke Madinah. Sebutlah tempat mana nak pergi. Tapi ketika tu dia di dalam perjalanan dia telah dijual. Bayar dah kena jual. Ada orang jual, Bani Kinanah jual apa, ada daripada kumpulan kabilah Arab yang dia upah tu, jual dia dalam perjalanan. So dia jadilah hamba. Dan bila dia jadi hamba tu, tuan dia bagi dia dipinjamkan kepada anak saudara tuan dia tu dekat Madinah. Jadi dia kat situ dia nampak tempat, dia kata inilah tempat dia. Tunggulah sehingga Rasulullah SAW datang. Bila terus sampai, dengar tuan dia bersembang dekat bawah. Dia duduk atas pokok tamar, dengar 2 orang bersembang. Kata, dia kata, anak Aus bin Khazraj ni, mak disebut nama mak Aus bin Khazraj ni lah. Dia bawa dah orang, dia kata. Sekian. Dia daripada atas pokok terjun, dia turun. Betul ke dia sampai? Tuan dia lempang. Ni kisah Salman Al-Farisi. Dia nak Islam tu punya lama. Daripada sekian. Itu para ulama nyatakan umur dia tua. Ada sampai yang kata hampir 200 atau 200 lebih umur dia. Diriwayatkan macam tu. Sebab apa? Sebab kisah hidup dia tadi sebelum jumpa Rasulullah panjang. Lepas Rasulullah wafat, dia hidup lagi. Tempoh yang lama. Jadi kita kata dia bukan masalah keparsian yang kita nak tengok. Bukan Arabnya dia. Bukan Arabnya dia. Jadi bila para sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, siapakah mereka yang akan datang, yang tak lama lagi datang, yang belum lagi sampai lagi? Mana belum lagi sampai. Macam orang Arab ni dah terima. Okey, orang lain yang tak sampai lagi, siapakah mereka yang dimaksudkan? Maka Nabi ketika itu bila para sahabat tanya, lalu Abu Hurairah kata, wafina Salman Al-Farisi. Ini kami ketika itu Salman Al-Farisi. Fa wada'a Rasulullah SAW yadahu ala Salman Al-Farisi. Dan Nabi letak tangan dia pada badan Salman Al-Farisi. Thumma qala, kemudian Nabi kata apa? Lau kana al-imanu, kalau sekiranya lah iman, anda Suraya, di bintang Suraya. Bintang Suraya ni orang Melayu panggil bintang kejora. Kalau bahasa Inggeris Venus. Kan kira matahari terbit pagi kan. Tak pernah tengok kot. Kan tak nampak matahari pagi. Bila matahari pagi nak terbit, dekat arah timur tu, dia ada macam kira matahari sini, anda akan nampak dekat sini. Dia ada bintang terang. Pagilah. Tengah hari tak jumpa. Kalau bangun ke 10 tak nampak dah bintang kejora. Ini pagi, subuh. Lepas subuh tu kan pagi tu kat situ dia ada kat atas. Mungkin matahari terbit tu dia ada kat atas tu. Cuma sekarang ni kita jadi confused sikit. Kerana satelit bukannya bintang. Sekarang ni ada tempat-tempat tu bukannya satelit, bukan bintang tapi satelit. Tapi yang tu dia bintang, panggil bintang Suraya. Nabi kata apa? Kalaulah iman. Pasal para sahabat tanya siapakah mereka? Nabi jawab, kalaulah iman, laukanal imanu, sekiranya iman inda Suraya, berada di bintang Suraya, bintang kejora tu, lanalahu rijalun, saya akan mencapai iman tu, rijalun, lelaki-lelaki, atau rajulun, satu dia kata lelaki, min haula, daripada mereka ini. Nabi tunjukkan dia. Maksud dia yang Nabi sebut itu adalah masalah bukan Arab sebenarnya. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Abi Hatim wa Ibn Jarir. Okey. Apa itu meriwayatkan hadis ni Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Hatim, Ibn Abi Hatim dan juga Ibn Jarir. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun, ada dalil, ada petunjuk ala anna hadhihi surah madaniyah. Surah ni madaniyah sebab kisah Salman Al-Farisi Islam hanya di Madinah. Dan Abu Hurairah ceritakan juga di Madinah. Wa ala umum bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas. Kerana apa? Dan juga ke atas umumnya perutusan baginda SAW kepada semua manusia. Li'annahu, kan sungguhnya dia, itu baginda SAW menafsirkan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa akharina minhum, dan ada selain daripada mereka daripada golongan Arab tadi, bifarisin, kepada golongan bangsa Parsi. Okey. Wa lihadza kataba, tapi Nabi ketika Nabi buat perutusan, Nabi bukan pada Parsi je, semua Nabi hantar. Okey, wa lihadza kataba kutubahu, baginda tulis surat-surat baginda ila farisin, kepada Parsi, war Rum, dan bangsa Rum, wa ghairahum minal umam, wa ghairihim minal umam, dan juga baginda utuskan juga kepada bangsa-bangsa lain macam pemerintah Rom, pemerintah Parsi, pemerintah Mesir, Raja Habsyah dan sebagainya. Nabi hantar surat baginda kepada semua pelosok dunia. Pada lepas daripada tahun perjanjian Hudaibiyah dibuat, tahun ke-6, tahun ke-7 tu Nabi telah utuskan surat kepada seluruh dunia.
untuk untuk pemimpin-pemimpin tadi masuk Islam. Mana putusan tadi bukan hanya pasal, bukan limited kepada bangsa Arab saja. Itulah bangsa yang Nabi pegang Salman. Nabi kata, kalaulah iman itu berada di sana, dan saya akan mencapai iman tersebut orang-orang macam ni, orang-orang ni. Yang Nabi tunjukkan. Bukan maksud Nabi orang Parsi. Ni yang tu orang salah. Parsi lah orangnya. Tak. Bahkan para ulama kata dari sini kita dapat lihat kesan sabda Nabi ni, bahawa selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW dan berkembangnya Islam, kita dapati yang bertungkus lumus bekerja untuk jaga agama ni bukan orang Arab. Contoh, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, Hakim, Naisaburi, siapa lagi? Atau semua sekali bukan Arab. Seriously, bukan Arab. Bukan Arab. Mana mereka bekerja sungguh-sungguh, cari hadis, hafal hadis, cari hadis, hafal hadis. Mereka bukan orang Arab. Kesungguhan mereka. Macam kata imam-imam yang kita kata selain daripada Imam Syafi'i yang keturunan Muttalib kan. Yang lain-lain itu kebanyakannya daripada luar. Uzbekistan dan sebagainya. Memang kita dahsyatnya mereka ni bekerja untuk Islam. Jadi memang apa sabda Nabi tadi, Nabi kata kalaulah iman tu berada di sana, akan mencapai iman tu orang macam ni. Yang bukan Arab pun. Bukan Arab pun sebenarnya. Pasal dia kata lahir sebagai Arab satu kemuliaan. Lahir sebagai Arab pasal menerima arahan Allah Taala daripada wahyu tadi, permulaan dengan Arab, dimuliakan dengan permulaan penurunan wahyu. Tapi bila Allah Taala kata dan ada bangsa lain, itu orang lain selain mereka yang belum lagi sampai. Bila tanya pada Rasulullah SAW, Rasul tunjuk pada Salman Al-Farisi. Macam kita tengoklah Salman Al-Farisi nak sampai pada Islam. Daripada negara di Parsi pergi sini. Saya punya kesungguhan dia untuk apa? Belajar dan juga mengetahui agama sampai kat akhirnya dia sampai pada Islam. Sungguh. Sama kita macam tu jugalah, lahir Muslim ni tak ada ni sangat. Rajin belajar agama tak serajin orang baru masuk Islam belajar agama. Yang baru masuk Islam belajar agama sungguh-sungguh dan sampai jadi ustaz. Yang Muslim ni lama dah Islam, tak usah ustaz pun. Pelik juga tu. Kita tanya dekat diri kenapa. Sebab kalau ikutkan sebenar, kita kata agama tadi terbuka untuk siapa saja belajar. Bukan hanya tunggu untuk orang tu baru masuk Islam barulah dia akan perolehi kefahaman. Tak. Kesungguhan dia. Dia nampak benda tu adalah cukup bernilai. Yang dikejar sungguh-sungguh. Dan memang Salman Al-Farisi kejar sungguh-sungguh. Kefahaman ilmu tadi dan iman tadi dia buat sungguh-sungguh. Tidak sikit pun dia cuai dan abaikan. Bukan kita kata para sahabat yang Arab tak buat kerja. Buat. Tapi hasil tu bukan zaman mereka pun, lepas. Kalau kita kata zaman para sahabat, zaman tabi'in masih lagi. Kan pasal macam Masa Al-Basri dan sebagainya, masih lagi dalam konteks itu. Tapi lepas tu tabi'in kan. Kadang-kadang dengan ulama-ulama hadis, boleh kata keseluruhan mereka ni bukan dari bangsa Arab. Mereka adalah penjaga sunnah Rasulullah SAW. Penjaga sunnah Rasulullah. Yang menjadi rujukan pada kita untuk apa? Mengatakan ini sahih daripada Nabi, ini tak sahih daripada Nabi. Rujukan kita kebanyakan adalah daripada apa? Bangsa-bangsa yang bukan Arab asalnya. Kita pelik macam tu. Boleh agak ilmu tadi dipindahkan. Tapi malah kita kata kerana ilmu ini adalah ada kurniaan Allah Ta'ala, diletakkan pada siapa mana tempat yang dia nak. Bukannya mesti kembali kepada orang Arab saja. Kalau mereka neglect, tinggalkan. Macam Melayu kita lah. Kan bangga dia sebagai seorang Muslim kan, Melayu Islam. Tak buat kerja, orang lain buat kerja. Kan kita menikah berapa tahun dah, berapa ramai Islam yang bukan Islam masuk Islam. Tak tahu kenapa. Kan sikit je. Eropah boleh masuk Islam. Dengan Arab yang kita berkata tak benda tak pakai seluar seteng. Arab Wahabi lah. Pergi sana, pergi sibuk masukkan Islam orang sana. Tapi kita punya lama kawan jiran dengan non-Muslim, tak pernah kita tercakap pada dia berkenaan dengan Islam. Kopi radik kita jual, kita kata ini bagus, ini elok kan. Cerita bab kopi radik tu sampai kawan tu belilah. Dia bukan Islam pun beli kopi tu. Beli sedap ni kopi ni sebagainya. Tapi agama yang kita anuti tak dapat kita nak sampaikan. Tak dapat kita nak kata ini betul, ini salah. Tak dapat kita nak sampai pada jiran kita, kawan kita yang rapat berkenaan agama dan pegangan. Itu sebab kenapa kita kata kesungguhan tadi berbeza. Yang bukan Islam tadi dia bersungguh. Dia jumpa satu akak tu, dia sungguh-sungguh. Dan suami dia pula support dia, nak pergi belajar, duduk kat tanah Arab dan sebagainya. Suami dia jual tanah. Sungguh. Kalau kita duk bilang, tahun ni aku nak pencen kat mana, Dia tak bilang macam tu. Kita duk bilang pencen kat mana, rumah tak beli lagi, kereta nak beli apa dan sebagainya. Kita punya kerusingan. Golongan ni dia tak kisah bab tu. Sanggup dia tinggalkan. Bersepah kita lihat golongan ni, kita kata bersungguh-sungguh untuk Islam, bekerja untuk Islam sampai peringkat kita lebih alim daripada orang Islam yang asal lahir Islam. Itu dia yang Nabi kata, bila sebut berkenaan ni, Nabi kata kalau iman itu dia suraya dekat bintang tu, akan mencapai iman tu ni
orang-orang seperti ni, orang-orang ni. Nabi kata. Dia pegang dia, tapi lepas tu kita kata konteks dia Nabi kirim surat untuk ajak kepada Islam kepada semua kerajaan yang ada. Bukan hanya Parsi, Rom pun Nabi hantar, Mesir pun Nabi hantar. Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Okey. Dia kata apa? Yad'uhum ila Allah azza wa jalla, yang baginda seru mereka, raja-raja kerajaan yang ada ke zaman baginda dahulu, kepada Allah azza wa jalla. Wa ila ittiba'i ma ja'a bihi, dan baginda ajak mereka kepada mengikuti apa yang dibawa oleh baginda, apa yang baginda datang dengannya. Wa li hadza qala Mujahid wa ghairu wahidin fi qawlihi, dan kerana inilah berkata Mujahid, itu anak murid Ibn Abbas, Mujahid bin Jabr, dia kata, dan juga lain lebih daripada seorang ahli tafsir, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang lain selain daripada mereka, selain Arab tadi, lamma yalhaqu bihim, belum lagi datang selepas mereka ni. Qala, berkata Mujahid, hum al-a'ajim, mereka adalah orang-orang ajam, orang-orang bukan Arab, orang-orang bukan Arab, orang-orang ajam. Tapi jangan terjemah dahsyat sangat sampai jadi Bani Tamim tu tanah Melayu. Itu Sewil nama dia. Itu nama dia Sewil, bukannya pandai Sewil. Kan? Itu bukan tanah Melayu sangat, masalah juga. Kan duk bagi dia Bani Tamim, tak pernah dakwah non muslim pun. Kan? Orang bukan Islam, orang mualaf lagi pandai nak dakwah daripada kita. Dia bukan maksudnya tu. Ajam, maksud dia bangsa bukan Arab. Memang itulah kita kata kemuliaan ini macam Kurdistan, kan, macam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia Kurdistan. Dia bukan bangsa Arab asal. Semua kita kata Saladin Ayyubi yang kalahkan tentera Salibiyah, Kurdistan, Kurdi, bangsa Kurdi. Jadi cukup banyak Allah Ta'ala berikan. Macam-macam, contoh macam Atha bin Abi Rabah menjadi mufti Mekah ke zaman para sahabat dahulu, zaman akhir zaman para sahabat, kan, dia ni Atha bin Abi Rabah, dia keturunan daripada Afrika. Tapi kita bayangkan macam mana Allah Ta'ala angkat manusia tadi dengan ilmu, bukan dengan sebab bangsa. Jadilah kamu siapa sahaja, lahirlah anak siapa sahaja, tapi kalau dia kata tak layaklah. Dan kalau dia kata layak dengan ilmu, layaklah. Bukan sebab anda keturunan siapa, bukan anda duduk mana, bukan anda lahir mana. Faham? Jadi nak tak nak je lah, nak atau tidak saja. Kita pun disepah juga ada ustaz belajar agama tak sangat, ustaz yang bukan belajar asal agama, ambil macam botani, Dr. Sulaiman Nordin kan, dia ambil tentang forestry dan sebagainya, tukar bidang, belajar agama. Sepah kan kita lihat orang ustaz macam ni. Tinggalkan ni, belajar agama sungguh-sungguh untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala. Jadi bezalah kita kata kesungguhan yang diberikan Allah Ta'ala kepada bangsa tadi. Kadang-kadang bila terlampau orang tu daripada Islam asal, dia tak rasa sangat bernilainya Islam tadi untuk dia belajar. Dan dia rasa dah solat, puasa, dia jadi macam badui, tak? Kalau badui tak faham agama tu, tahu benda je, tak ada masalah. Memang Nabi berikan mereka sikit je. Dia ambil janji benda je. Takkan ini sekian habis. Itu badui. Yang peliknya, lahir Muslim, anak Pak Imam pun macam badui juga. Pemahaman agama tadi tahap badui. Tak logik lah. Kan? Tahap orang asli masuk Islam. Mana boleh macam tu? Yang kita ada zaman masa kita sekarang ni, bila kata janji puasa, solat, zakat, haji, udahlah. Kan, orang badui tu pun dapat janji. Ya badui, awak tu siapa? Kan, kadar badui lah. Kadar awak, kadar orang intelek, terpelajar. Takkan kadar badui juga. Kereta tahap tinggi, rumah high class, ilmu agama low class, kelas badui je. Kan pelik zaman kita sekarang ni. Bila anda Muslim, anda sepatutnya anda sesuaikan ilmu anda dengan tahap pemikiran anda. Kalau anda bukan tahap badui. Kalau anda tahap badui, tak apa. Saya tahu puasa, udahlah. Tak boleh macam tu. Memang Nabi SAW bagi macam tu, orang badui. Ada yang datang, Nabi tak ajar benda pelik pun. Nabi ajar pun beriman, puasa, solat, puasa, dan juga keluarkan harta rampasan perang. Kemudian bab berkenaan larangan, tak banyak pun. Nabi kata larang peram air, minuman, sampai jadi arak. Tu je. Dalam bekas sekian, itu je Nabi tinggalkan untuk dia. Pasal orang jumpa Nabi, macam Bani Abdul Qais. Inilah hadis Bukhari Muslim, kisah Bani Abdul Qais. Dia datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah. Dia datang kan, bila datang jumpa Nabi, dia kata, manil wafdi awil manil kaum awil wafdi. Ni bangsa kaum atau rombongan mana ni? Mereka kata Bani Abdul Qais, Bani Abdul Qais. Nabi kata, marhaban bil qaumi awil wafdi. Selamat datang kaum dan juga ataupun rombongan. Lepas tu dia orang datang, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inna la na'tika illa fi syahril haram. Kami tak boleh datang jumpa engkau kecuali bulan haram je. Mana once a year je jumpa Nabi. Bulan haram boleh jumpa Nabi. Wa bainakum mudar.
Mana di antara kami dan kamu ni ada kabilah Mudar yang kerja dia rompak orang, kami tak boleh lintas kampung kecuali musim haji, musim bulan haram. Pada bulan haram dia berhenti kacau orang. Ini satu benda. Musyrik, sembah berhala, jahat. Bulan haram dia berhenti. Dia berhenti tahan. Taat orang berkenaan bulan haram. Okay, jadi bila Nabi dia minta, dia kata Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, ajarkanlah kami benda yang kami buat, kami ajar, kami masuk syurga, dan kami ajar pada keturunan kami dan orang masuk syurga. Bila kita baca hadis berkenaan, sikit je Nabi bagi. 2-3 benda je Nabi bagi. Bab berkenaan ibadat, solat, puasa dan juga sekian. Bab berkenaan dengan tajuk benda haram, Nabi tak kata jangan tengok perempuan lah, tak. Nabi sebut 4 benda, 5 benda, semua berkaitan tajuk pemeraman air untuk jadi arak. Itu je. Mana Nabi tak beratkan mereka dengan tajuk sebat orang macam mana, tak ajar. Badui. Datang tahun depan, belajar setahun lagi. Setahun sekali datang belajar. Kasar pula tu kan. Perangai dia orang tanya soalan bukan. Tapi Nabi entertain pasal mereka, tahap pemikiran mereka macam tu. Yang duduk bandar Kuala Lumpur pun kan, dah pandai bijak bistari, semua application ada dalam handphone. Kan ceramah YouTube boleh tengok setiap hari. Takkan tahap pemikiran orang asli juga kot. Ini kena tanya diri kita masing-masing. Kan, barang nak high class kan, beg tangan mesti mahal. Kan, gencu jenis macam sekian dan sebagainya. Tapi bab berkenaan ilmu, level rendah. Tak boleh lah. Sebab kenapa yang kita kata kesungguhan yang berlaku pada orang-orang bukan Arab yang belajar, dia orang dahsyat. Mereka buat betul bersungguh-sungguh untuk menjaga agama. Contoh macam di Mauritania sekarang ni. Mauritania, tempat belajar Ustaz Yusof yang salah belajar kan. Dia kata Mauritania, negeri dia Jazair, Algeria, ini tempat dia belajar. Di Mauritania. Mauritania ni Afrika, utara Afrika. Sepadan dengan Libya dan utara Afrika. Mauritania ni, siapa-siapa nak belajar hadis ke hafal Quran dia, tapi cara hidup mereka cukuplah dhaif. Kan, makan roti dengan susu je. Janganlah fikir nak benda lain. Tak adalah televisyen ke apa, duduk dalam kemah lah hafal Quran. Sanggup tak sanggup lah, kalau nak hantar anak pergi try hantar sana. Tapi jangan nangis lah. Datang ambil anak nangis elok, saya garut lah. Memang tapi bayangkan, dia orang ni bukan asal Arab. Tapi kalau anda kata kami di zaman dahulu, kalau bab mengajar nahwu, tata bahasa Arab, kalau anda kata syekh Arab biasa, cakap biasa je kan. Daripada Mauritania ni, kalau dia mengajar, bila dia kata dalam sini marfu' kan, katakanlah mana pelaku perbuatan mesti bari depan. Bila dia nak istishhad tadi, Quran dia bawa, hadis dia bawa, syair dia bawa 3 tempat. Dari Quran, daripada hadis, dia akan baca syair. Blablabla. Lepas tu kan dia kata, okey, kami pada bawah. Macam hari. Bahkan di antara seorang yang terkenal sekarang, Syekh Hasan Didu. Dia ni hafal aku tu betul. Sanad dia tadi, kalau dia ceritakan hadis, dia tak kata qala Bukhari rahimahullah, tak, dia kata yang tu. Dia kata hadatsani abi, cerita pada saya bapak saya. Qala, kata bapak saya, hadatsani jaddi, datuk saya cerita. Qala, datuk saya pada atuk dia pada guru dia sampai sekian, sampai Bukhari. Sampai Bukhari tak berhenti lagi. Bukhari kata sampai guru Bukhari, sampai sahabat Nabi. Qala innamal a'malu binniyat. Dia saja. Serius. Saya duduk kat luar 2 masjid, dia datang ke Yaman tu, dia ziarah Lucy kan belajar. Jadi dia datang masjid, saya duduk penuh dalam masjid. Saya tak duduk dalam masjid, saya duduk luar lah. Dengar dia baca hadis. Seriously. Kan, bukan main. Lepas dia ambil cuti, dia pergi belajar, pergi ke New York. Nak belajar tentang bursa saham, pasal orang sibuk tentang masalah kewangan kan. Dia pergi sana pergi belajar. Genius, memang genius. Tapi bukan asal Arab. Abu Hasan Ali An-Nadawi, kan asal keturunan Arab lah. Tapi dia kata macam tinggal di India dan sebagainya. Anak cucu dia waktu datang ke Yaman tu, hafal kutub sittah. Bukhari, Muslim, Quran hafal tu tak pelik. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud dia hafal. Dan memang dalam sebenarnya kita hadis, bila sebut Al-Hafiz, tidak balik pada orang hafal Quran tau. You don't say to the guy Al-Hafiz. Dia panggil Al-Hafiz bila tahu? Hafal ribuan hadis. Atas 100,000 hadis, hafal sekian banyak hadis, 5,000 hadis, abang dipanggil Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Kathir. Dia sebut macam tu nama Al-Hafiz tadi sebab dia hafal hadis. Tapi kita tengoklah kesungguhan mereka. Mana kita kata tak nak kita balik, orang Arab kena balik. Bahkan cerita macam Bukhari Muslim. Bukhari punya lafaz hadis punya sanad. Terakhir tinggal waktu sanad Bukhari kan. Siapa nak ambil sanad Sahih Bukhari, dia kena lintas seorang ulama India nama Syah Walid Ad-Dahlawi.
Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Dialah pegang sanad terakhir di Bukhari. Siapa yang hafal sekarang mesti lintas dia. Mesti lintas dia. Bayangkan macam sekali. Dia bukan orang Arab. Tapi dia keilmuan dia, kepandaian dia dalam bahasa Arab tadi cukup dahsyat. Kan membesar dia bukan dengan di dalam negara bukan Arab, tapi kehidupan mereka penuh dengan apa? Ilmu. Itu beza dia. So, jadi bila Nabi tepuk, Nabi kata Salman Al-Farisi, kita yang poyo lah pula kata Melayu pun masuk sama ustaz. Layakkan diri anda dulu. Kan? Mana Nabi pegang Salman Al-Farisi, Nabi kata kalaulah iman itu di Suraya akan mendapatkan iman tu orang macam ni. Yang pegang min haula amsal haula atau haula rijal haula min haula. Laki-laki di perkarangan mereka ni. Dan mereka ni bukan Parsi. Apa? Orang bukan Arab. Memang betul apa sabda Nabi, dan itulah yang berlaku bila sampai pada peringkat Islam. Jadi semua para ulama Islam yang belajar selepas itu bangsa Arab atau bukan Arab terpaksa merujuk ulama-ulama ya apa yang bukan berasal bangsa Arab untuk mengetahui tentang apa mana Nabi sabda, mana bukan Nabi sabda, mana hadis Nabi, mana bukan hadis Nabi. Tak boleh tanya pada apa orang Arab, tanya pada apa orang bukan Arab. Dahsyat ya? Nabi kata macam tu. Macam itulah yang zahir apa yang berlaku. Wa kullu man saddaqa an-nabiyya min ghairil Arab. Dan mereka adalah orang ajam, dan setiap sesiapa yang mempercayai Nabi SAW di kalangan orang yang bukan Arab. Itulah dimaksudkan dengan ayat wa akharin minhum lam yalhaqu bihim. Dan juga wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersabda Rasulullah SAW, inna fi aslabi rijalin wa nisa'in min ummati. Sungguhnya dalam atau pada sulbi mana keturunan, bawah keturunan lelaki-lelaki dan wanita min ummati di kalangan umatku, min ummati di kalangan umatku, ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, ada yang akan masuk syurga tanpa hisab. Mana bawah lagi, mana jauh, bukan zaman tu, akan datang. Ini yang pengertian kedua yang maksudkan apa? Semua yang siapa beriman selepas tu, tak kira daripada keluarga, tapi yang Nabi sebut di kalangan keturunan daripada lelaki daripada umatku yang bawah dia. Bukan sekat tu, bawah lagi. Dan kita semua sekali sebut umat Muhammad tadi bukan balik pada apa? Bangsa Arab sahaja. Mana siapa saja datang selepas ini. Sebab kenapa iman kepada Rasulullah SAW, memanglah kita kata kita minta lahir zaman mana. Mungkin ada orang kata kalaulah aku hidup zaman Rasulullah SAW dahulu, mungkin aku akan buat ini. Kalaulah aku kan. Tapi sebenarnya tak timbul tajuk. Kerana Allah Ta'ala berikan peluang untuk siapa saja, lahir pada zaman mana saja, dia boleh untuk dapat mencapai kedudukan seperti mana kedudukan janji pada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita bukan sahabat Nabi, kayak yang Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum, tapi Allah Ta'ala berikan garis panduan. Kalau kamu bukan sahabat pun, bukan muhajirin, bukan ansar sekalipun, kamu boleh dapat benda yang sama. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah At-Taubah ayat ke-100, Allah Ta'ala nyatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang mula-mula yang awal itu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni mana muhajirin awal, ansar awal, dan siapa ikut mereka dengan baik, maka Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka, mereka redha terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang terbesar. Kejayaan paling besar itulah dia. Maksudnya tak ada dilimitkan bahawa orang tadi kena lahir zaman tertentu baru dapat syurga Allah Ta'ala. Anda lahir zaman mana sekalipun tak ada masalah. Tapi masalah apa? Pilihan anda. Masa kosong nak buat apa? Kan kita ada masa kosong, saya masa kosong. Kita ada masa makan, awak ada makan, semua sekali ada. Tapi kita choices kita buat. Nak isi dengan apa? Masa kosong ada 3 jam sebelum tidur. Kita buat apa? Baca Quran. Boleh? Belajar tentang Sirah Nabawi. Boleh? Atau nak tengok K-pop kan? K-pop kan? Boleh kan? Semua apa yang orang tu nak, anything yang dia nak, itu choices pada dia. K-pop kan? Dia nak buat apa saja, faham tak? Yang di situ nilai mahal atau murahnya manusia tadi. Nilai dia depan Allah Ta'ala besar ke tidak, kadar apa dikorbankan masa dia. Contoh ada RM1, anda nak makan boleh kan? Ada RM1 ni, nak makan boleh, beli coklat boleh kan, masuk tabung boleh, sedekah boleh. Apa anda buat? Masa kosong, kita ada masa kosong. Kita ada masa kosong, dia ada masa kosong. Apa kita buat masa kosong kita? Di sini mahal atau murahnya anda. Menilai kita nak jadi seperti para sahabat atau tidak, dapat redha Allah Ta'ala atau tidak, kadar kita guna masa kita untuk apa? Yang sebenarnya paling mahal sekarang masa lah. Yang lain tak ada masalah. Mungkin harta tak nampak sangat kan, harta tak nampak sangat, tapi masa serius. Masa kita
Banyak dihabiskan pada benda bukan hiburan zaman sekarang ni lah, masyarakat lah. Tak ada kat sini, tak ada komputer, kat handphone, tak ada handphone. Apa lagi? Seriously kan? Banyak gila. Zaman yang habis masa dengan Facebook, sepa-sepa. I makan sekian-sekian. Kata kawan tu, sedapnya. Bolehlah belanja saya nanti. Punya habis masa kat situ berdebat berkenaan dengan air sedap, mana yang sedap, makanan mana sedap. Habis buang masa kat situ je. Kan, hantar gambar, tunjuk gambar. Saya makan kat sini tadi, kan. I'm here kat kelas Ustaz Adli. Tak senonoh dari je lain. Boleh tak kerja ni? Faham tak? Jadi secara asalnya kita ada masa. Itu saya nampaklah paling mahal bila disebut dalam Quran wal as. Innal insana fi khusr kan. Kenapa Imam Syafi'i kata kalau Quran tak turun kecuali ayat ni je cukup dah. Sebab zaman kita sekarang ni yang kita kata lain tak ada masalah dah. Kata nak kitab, anda boleh download, seriously. Bersepah-sepah kitab. Saya dalam komputer saya ni saya ada kitab tafsir Quran saja. Ada 245 kitab. Setiap kitab tadi ada yang separuh tu 25 jilid, ada 10 jilid. Yang kita belajar ni 3 jilid tau. Kita belajar ni 3 jilid. Tafsir Ibn Katsir yang kita belajar ni, kitab ni 3 jilid. Ringkasan 3 jilid. Ini ringkasan kita belajar ni 3 jilid. Kan? Kalau macam apa tafsir Tabari kan. Seriously, kalau dengan tahqiq dengan apa clarification, dia check hadis dan sebagainya, 25 jilid. Muntah nak baca. Ada baru saya jumpa satu kitab, dia kata Tafsir Al-Ma'mun. Bagus buku tu. Kan dia buat tafsir berdasar dia jaga berkenaan dengan masalah, tak ada Israiliyat dan sebagainya. 15 jilid. Muntah nak baca. Kalau nak, tapi itulah masa kita ada buat apa. Tu je. Kalau kita nampak sesuatu bentuk manfaat, kan terjemah, katakan benda dalam bahasa Inggeris. Anda pandai bahasa Inggeris, cakap berabuk. Kan? Cakap R, kan? Dia cakap R pun jadi R kan? Kan? Tapi bila nampak benda faedah untuk diterjemah, terjemahkanlah. Kan Ahmad Didat bersepah, dia bercakap ceramah, terjemahkanlah. Buat subtitle. Untuk supaya orang semua tu boleh tengok, boleh tengok, boleh belajar. Ni kadang tunggu ustaz juga buat. Matilah ustaz. Kan semua benda ustaz nak terjemah ini, ustaz terjemah itu. Ustaz mengajar, ustaz sekian. Tak, kita buat dulu kat Yaman kan. Ahmad Didat tu punya ceramah, kita buat subtitle. Buat subtitle. Ada kata ada ke tidak ni? Kalau ada saya tunjuk. Kalau tak ada, tak ada lah. Tapi tak sambung. Dia 3 CD. Ni lah ni. Ni contoh. Ni bukan orang belajar bahasa Inggeris buat. Jadi kalau bahasa Inggeris tak pandai, jangan salah. Jangan marah Contoh nak. Hello, what are you reading? Hi. But isn't the Quran only for Muslims? Tak, macam ni. Hearsay, what people were talking. That he is now dead and buried for 3 days. A man with such a reputation, you expect that man to be stinking in his grave after 3 days. Because all the knowledge of the disciples was from hearsay. Ni nama dia orang tak belajar bahasa Inggeris buat. Orang belajar Inggeris mana? Yang ambil TESOL lah, Teaching English for Education Technology. Saya nak panggil orang-orang macam ni mana pergi? Pasal anda kadang-kadang benda macam ni, benda ada ruang tadi. Nak tunggu semua ustaz mengajar sampai bila? Paling kurang anda tahu dalam bahasa Inggeris benda tu ada. Okey, cakap ulama tadi. Katakan contoh macam apa? Katakanlah Mufti Meng, kan dia cakap bahasa Inggeris saja kan. Pergi, hai Mufti Meng datang. Semua wow Mufti Meng kan. Okey. Okey. Sekarang ni anda sepatutnya bukan masalah. Tu anda kena belajar untuk terjemahkan. Buatlah. Tulislah balik. Tak ada kerja. Tapi air masa kosong tak ada. Air kena sibuk. Dia tengok cerita Korea 34 episod. Gila ke? Kan? Tak tahu kenapa. Bangsa anda lahir bangsa apa? Anda lahir bangsa apa? Anda lahir zaman mana? Allah Ta'ala tak pernah jadikan itu hukuman untuk anda tak boleh dapat iman. Bahkan tak dapat kerja syurga. Bohong. Masalah anda pakai masa untuk apa? Soal tu balik je. Kan movie banyak sangat kan. Tahun lepas punya movie tak tengok lagi. Kan? Bersepah-sepah. Cerita Habit tak tengok lagi. Cerita Habit Hobbit. Okay, Habit. Habit punya juga kan. Habit kerja lain tak senonoh kan. Pasal masa kosong banyak. Faham? Banyak masa kosong. Namun kita sekarang dipermudahkan. Nak tak nak aje. Kau tak tahu sebenarnya macam subtitle punya buat subtitle punya software kan. Dia orang bagi free of charge. Dia pasal dia ada satu macam substation alpha, ni dengar substation alpha. Substation alpha. Dia boleh kita rip video tu, kita bawa keluar suara. Kemudian daripada suara tadi kita masukkan dalam substation alpha tadi, dia akan ada wavelength. Kita boleh letak
Pukul berapa, apa dia cakap, masuk. Berapa ramai nak belajar? Tak ada kan, tak ada masuk. Cerita Korea tak dan habis lagi. Kan? Itu masalah dia. Kepandaian English itu ada, tapi anda buat apa? Betul kita kata, ustaz ni, macam saya ada dengar orang tu kata, kalau ustaz-ustaz kita pandai bahasa Inggeris, mesti banyak mudi-mudi kita tak ada sesat dan sebagainya. Awak pandai bahasa Inggeris, terjemahkanlah. Salahkan ustaz. Rotan lah tu. Dia kata macam tu. Mana boleh salahkan ustaz? Saya tak kata ustaz ni malaikat. Dia memang mungkin dia salah, dia pun mungkin tengok cerita animation dan sebagainya. Tapi secara asalnya kita tak jadikan benda tu sebagai alasan. Sebab semua orang tugas masing-masing. Apa yang ustaz tak reti, awak reti, buatlah. Tu sebab kenapa ilmu tadi sebenarnya tak limited kepada siapa saja. Belajar, boleh belajar. Nak belajar, ruang banyak. Macam sekarang ni kita kata, contoh macam orang tu malu kan. Malu nak datang kelas Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi cakap bahasa Arab. Anda boleh tengok dalam YouTube. Kan tak dapat datang lah. Nanti tengok nanti Ustaz Mahdi tanya, I tak boleh cakap. YouTube ada, tengok tak? Tak adalah pula, I ada masa nak pergi pasar raya ni. Faham? Tak ada siapa sebenarnya diberikan. Allah tak pernah limitkan sesiapa. Nak ilmu, ruang terbuka untuk anda untuk kejar benda berkenaan. Umur cukup ke tidak? Jangan tanya. Pasal ada masanya macam kita kata, pasal benda ni bukan kerja kita. Syekh Imam Nawawi rahimahullah mati dah umur 40-an, awal 40-an. Tak sempat kahwin pun. Banyak benda dibuat untuk agama Islam. Kita kata kita sekarang ni dah terlepas, katalah umur 30 dah lebih. 30 tahun je tinggal nak jadi macam umur Imam Nawawi mati. Kan? Ada masa lagi, buatlah. Kan? Start pun lambat. Masalah nak buat ke tidak je. Apa anda buat dengan masa anda? Kan? Bahasa Inggeris pandai kan? Kalau ustaz tu cakap bahasa Inggeris salah. Betul ke lah? Kan? Saya tak tahu. I terror lagi. I duduk dekat UK lama. Kan? What dia. Dia kan orang Inggeris kan dekat what kan? Jadi faham sikit belajar. Kan? Pandai ada tapi tak nak guna. Buat apa? Apa nilai ilmu anda? Apa nilai ilmu anda? Dia ada orang tu tanya. Dia jumpa pelajar-pelajar di Yaman. Dia kata berapa harga anda? Dia cakap itu. Budak-budak ni dengan SPM tak ada apa tak ada. Ternganga semua sekali. Apa harga anda? Bukan. Harga dunia tak pakai. Harga akhirat. Berapa nilai ilmu anda tadi untuk akhirat Allah Ta'ala? Berapa banyak yang digunakan? Kan? Contoh pandai bahasa Korea. Kan buat apa? Tengok cerita Korea aje. Kan? Buang masa sangat. Banyak sangat mainan. Tak habis dengan mainan Amerika Syarikat, mainan daripada Korea. Tak cukup Korea, mainan Jepun. Semua ada. Handphone ni penuh dengan mainan. Kan? Bila boring main Candy Crush, main pula yang dia yang baru ni. Buah-buahan pula. Apa ni yang buah-buahan? Semua senyap tak nak bagi tahu. Bagi lah tu. Mengaku je lah. Dia macam Candy Crush juga. Main tarik-tarik tu. Tapi dia buah. Apple lah. Ada apple, ada apple, strawberry. Apa dia? Semua tak ngaku. Tak apa, tak ada hal. Tak nak ngaku, tak ada masalah. Tapi faham tak? Banyak jenis. Kan punyalah banyak. Even saya tengok dalam Riyadh punya forum semalam ke kemarin. Dia letakkan iklan. Diorang buat kan donation untuk build up game kan. Dapat kumpul dalam masa 7 hari 1 juta USD. Dia buka kan untuk projek untuk sekian kan. Dia buka untuk donation 7 hari 1 juta. Lepas tu orang kata, aku kalau aku buat ni kan, babi punya application pun orang bagi donation. Serius, manusia bazirkan duit untuk benda macam ni bersepah. Manusia bazirkan duit untuk benda kemukan, beli sapu tangan artis dan sebagainya. Bersepah. Saya terangkan, saya katakan tentang berlaku di Emirates. Bila mana waktu tu Syekh-Nya diserang. Sapu tangan Ummul Kalsum tu dijual dengan harga 2 juta US. 2 juta ke 7 juta US. Dibeli di Dubai, di Emirates. Dilelong dengan harga itu. Sapu tangan hingus. Tu yang sapu tangan Ummul Kalsum tu penyanyi Mesir. Yang ada nyanyi gitu kan. Dia tahulah, saya nak ajukkan tak boleh. Dulu ustaz kita balik Mesir, bawa balik geset dia. Yang pakcik kat rumah kata sedapnya tarannum orang ni. Tak tahu apa sebenarnya lagu tu nyanyi apa dia tak tahu. Dia Ummul Kalsum dahulu dia dijadikan sebagai cara untuk kerajaan Mesir pujuk rakyat dia bila mana diorang kalah perang. Nak kalah perang. Jamal Abdul Nasir tarik balik tentera. Mana menang dah. Perang Arab Israel lu menang dah. Jadi bila dia tarik tentera balik dengan perjanjian apa dia buat dengan Camp David dan sebagainya, sambung oleh Anwar Sadat dan sebagainya. Ketika tu dia nak bagi tenangkan balik, hantar roadshow. Ummul Kalsum nyanyi kat kampung sekian sampai orang lupa berkenaan dengan tajuk mereka telah dikhianati dan peperangan oleh pemimpin mereka sendiri. Itu style US tu. US buat yang tu. Kan dia buat rock kan, yang pusing tour kan. Lepas kalah perang Vietnam.
Dia buat kem-kem sebagainya. Ini benda berlaku. Kan bayangkan. Tapi Umm Kalsum air ngoh tu, ketika tu kebetulan orang Chechnya kena serang dengan Rusia. Jadi tiba-tiba tu lelong Umm Kalsum punya sapu tangan berjuta US. Jadi para ulama ketika tu di Yaman, khutbah mereka apa? Air mata Chechnya dan sapu tangan Umm Kalsum. Bazir duit kepada benda kemukan. Bazir duit kepada benda-benda yang tak ada kaitan pun. Dia habiskan. Macam bazir duit untuk apa entah? Macam-macam bank pun buat kerja macam ni, semua sekali. Tak ada kerja panggil. Dibazirkan duit kepada benda kan. Nak jadi macam nak jadi orang yang dapat faedah, bersepah cara Allah Taala berikan. Nak belajar Allah Taala berikan ruang macam-macam. Nak belajar bahasa Arab kat mana? Semua tempat ada sekarang ni. Nak ada masa tidak aje. Betul tak? Kan online boleh, tak online boleh. Kadang-kadang staff yang taklim pun tak belajar juga. Ni cakap lain lah, tapi maksud dia benda tu kena buat. Kan? Orang peluang tu ada. Kan? Nak kita kata masalah ilmu tu terbuka luas. Bukan mesti formal anda duduk kat asrama, tak. Nak atau tidak aje. Nak atau tidak. So, sebab itu kita kata kemuliaan ilmu tadi Allah tak letakkan pada anda lahir zaman mana. Anda cakap ya Allah, zaman dulu boleh lah nak buat macam ni, zaman sekarang tak boleh. Sebab apa? Sebab zaman sekarang banyak benda. Apa benda? Awak jaga apa? Jaga khazanah nasional. Tak kan? Tak ada jaga benda besar pun. Sibuk dengan game banyak sangat. Masalah kita. Jadi memang sebenarnya bila Nabi kata pada sesungguhnya pada keturunan mana sulbi lelaki-lelaki dan wanita dekat umatku ada manusia yang masuk syurga tanpa hisap. Ada dengan kita yang akan masuk syurga tanpa hisap, tapi kita tak tahu. Masalah Nabi buka lapang pintu tu seluas-luasnya. Menunjukkan bahawa tidak ada sebarang sekatan untuk seorang tersebut sampai pada syurga Allah Ta'ala. Tak kira dia lahir anak siapa, tak kira zaman mana dia lahir. Bukan hanya lahir zaman Nabi pun dia akan sahaja baru dia akan masuk syurga. Tak. Mana zaman kita zaman fitnah, betul. Tapi bukan maksud Allah Ta'ala condemn kita. Mana-mana terus jadikan kita ni malang, takkan boleh dapat syurga Allah Ta'ala. Bohong kalau cakap itu. So Allah Ta'ala tak pernah hukum kita dengan apa? Kita lahir anak siapa, kita jadikan tersekat dari syurga Allah Ta'ala. Tak ada sekali-kali. Summa qara'a, dan Nabi baca, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan ada orang lain yang selain daripada mereka, yang apa? Belum lagi sampai mengikuti mereka, tak sampai lagi, belum lagi sampai, yang akan menyusul mereka, lamma, belum lagi dipanggil. Lamma dalam bahasa Arab kadang masuk apabila, kadang maksud lamma di sini belum lagi, not yet. Lamma dalam Quran Karim dua meaning, tapi meaning yang kedua ni jarang. Lamma kat sini betul saja lagi dalam surah Al-Hujurat. Beliau tanyakan qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Hai Muhammad cakap, kamu belum beriman lagi. Walakin, akan tapi qulu aslamna, cakaplah kami telah Islam. Allah Ta'ala sambung, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kerana belum lagi masuk iman ke dalam hati kamu. Belum lagi, not yet. Yang terus isytiharkan amanna, kata Islam dahulu. Ni kata-kata yang Nabi suruh kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata pada golongan Arab Badui. Yang kita duduk sibuk kata, itu kadar tu cukup dah tu. Macam sini. Kan? Nak bahagian duniawi, nak high class, high end. Untuk syurga Allah Ta'ala ilmu low end. Mana boleh tu? Buatlah benda yang terbaik untuk agama Allah Ta'ala. Faham? Yakni maksud dia Baqiyatun man baqiya min ummati Muhammad. Mana yang sisa daripada siapa yang tertinggal daripada umat Muhammad. Mana siapa yang berikutnya. Mana keturunan demi keturunan, mana daripada setiap keturunan tadi akan keluar orang-orang yang layak untuk syurga Allah Ta'ala tanpa hisap. Jadi maksud dia bukan maksud dia bila anda lahir siapa saja, kan lahir keluarga zaman Rasulullah je baru terus masuk syurga tanpa hisap. Tak. Anda lahir bila pas itu pun anda boleh. Pasal ada orang lahir zaman Nabi hidup sendiri pun ada masuk neraka. Tak keluar-keluar pun ada. Macam orang munafik kan. Macam kita yang disebut dalam Quran Karim surah An-Nisa kata pada lapisan paling bawah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Seorang munafik ni orang pada lapisan paling bawah dari neraka. The last mana lapisan paling dasar neraka tu. Tapi diorang hidup zaman Nabi. Tengok muka Nabi. Kan mulut cakap suka Nabi tak katalah. Kan antara apa nasyhadu innaka rasulullah, ni kita akan masuk surah Munafikun. Nasyhadu, kami bersaksi, innaka rasulullah, engkau adalah utusan Allah Taala. Allah Taala kata wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Allah Taala tahu engkau adalah utusan Allah Taala. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah Taala tahu orang munafik tu pembohong. Diorang menipu. Tapi tengok, duduk depan Nabi, cakap dengan Nabi, sembang dengan Nabi, tapi masih lagi apa? Kafir. Jaga bab ni. Jadi janganlah impikan, janganlah kata kalaulah aku sekian. Tak payah. Apa yang kita ada tu itulah kadar kita ada.
Whatever Allah Ta'ala berikan pada kita, dari kemampuan, itulah jalan syurga kita. Jangan cari jalan lain. Kan, kalau aku sempat Abdul Qadir Jailani, kalau aku sempat, tak ada kerja lain ke? Kan? Ini kita tahu orang tu berangan-angan sibuk, bergerak tak lagi. Dia sibuk, kalaulah aku 10 minit dah. Kalau dia baca hafal Quran, mungkin dapat 1 ayat dah. Dia sibuk berangan. Sibuk untuk menangisi nasib, tapi tak buat kerja langsung. Ini salah. Sebab kenapa kita kata dalam keadaan ni, tak ada siapa yang diberi kemuliaan kerana kelahiran bila. Tak ada siapa yang diberi kemuliaan kerana kelahiran bila. Para sahabat diberi kemuliaan sebab apa? Perbuatan mereka. Bukan sebab apa? Lahir bila. Sebab Nabi kata, tuba liman ra'ani wa aman nabi. Berbahagia bagi siapa yang beriman denganku dan nampak aku. Beriman dan nampak. Kalau nampak tapi tak beriman, tak guna juga. It's nothing kat situ. Kalau dia kata kita beriman, nampak dan beriman, kebaikan, kebahagialah untuk mereka. Bahagialah untuk orang berkenaan. Hatta dia kata macam orang tu beriman, tak nampak Nabi pun. Kita kata benda tu lagi besar. Cuma tak boleh kita kata kita setara para sahabat, dan para sahabat lebih tinggi kedudukan banding kita. Sampai ada orang suka sebarkan iman paling ajaib. Kita lah orang-orangnya, kan? Kerana kita tak nampak Nabi dan kita percaya. Tak macam tu, kan? Jangan angkat diri sendiri. Tahu? Masuk bakul angkat sendiri. Kita lah orangnya. Betul? Hafal Quran tak juga. Kan? Hafal Quran tak juga. Kan? Duduk diam kan, nyanyi-nyanyi. Okey. Baik. Dia kata apa? Wa qauluhu, Allah Ta'ala nyata lepas tu. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ai, maksud dia dzul izzati wal hikmati. Dia mempunyai apa? Mempunyai ketinggian, keperkasaan dan juga hikmah, kebijaksanaan. Fi syar'ihi, pada syariatnya. Wa qudrati wa qadarihi, dan juga kadar dia. Bila dia tetapkan satu benda, bila jadi, apa tak jadi, apa berlaku, apa tak berlaku, terkena ke lepas ke tidak, musibah ada ke tidak, untung ke rugi dan sebagainya, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan bila dia aturkan satu hukum, dia maha perkasa, maha bijaksana. Mata kasar kita mungkin nampak benda tak elok, tapi Allah Ta'ala tahu ia adalah elok. Macam kita bincang berkenaan surah Saf sebelum ni, mana bila diwajibkan atas kita ni jihad, kan berperang, bukan jihad saja, berperang di jalan Allah Ta'ala. Benda tersebut ikut mata kasar kita buruk, tapi Allah Ta'ala kata ia baik. Pusinglah mana pun tak boleh kita kata benda salah. So Allah Ta'ala kata kutiba alaikumul qital, difadukan semua berperang, wa huwa kurhul lakum, sekali dibenci oleh kamu. Wa asa, terbimbang, an takrahu syai'a, kamu tak suka satu benda, wa huwa khairul lakum, ia baik untuk kamu. Wa asa, dan bimbang, an tuhibbu syai'a, kamu suka satu benda, wa huwa syarrul lakum, ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tahu Allah, kamu tak tahu, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala kamu tak tahu. Kadang-kadang kita kata bila time tak ada kenderaan kan, kata macam letih payahnya sekian, Allah tak nak bagi tempoh tertentu hidup anda tak berkenderaan, tapi ketika itu anda kena jalan kaki jauh, exercise tanpa disedari kan, jalan jauh, kemudian naik bas, berjalan lagi kan, punyalah rajinnya berjalan sampai kan tak faham apa jadi. Tapi lepas bila Allah tak nak bagi kenderaan, kita rasa baik, rupanya kita jadi pemalas, perut makin buncit kan, selalu darah sumbat kan. Dulu time panas-panas dulu, darah kita mengalir dengan elok kan, pasal kita berjalan. Rupanya kita ingatkan yang dulu tu buruk. Tak, itu yang baik. Tapi itulah, kita tak faham. Kita minta satu benda, kadang-kadang tak faham mana satu yang baik untuk kita. Mintakan keselesaan, selesa dan sebagainya. Kan, betul-betul tengok ustaz makin bulat. Makin selesa. Bukan salah siapa lah. Kan, suasana. Kan suasana dalam kita kan. Maksud dia, benda tu berbeza dengan kadar. Bila Allah Ta'ala bagi tan susah tu, memang susah. Tapi kat situ ada senaman tanpa redha. Senaman tanpa redha. Jalan kaki jauh kan. Kita nampak sekali, tapi Allah Ta'ala punya aturan sebenarnya. Kita tak nampak. Tapi lepas satu masa baru kita macam, dulu tak ada naik badan macam ni. Sebab apa? Sekarang makin tak buat kerja banyak, dia kata. Itu cerita dia. So Allah Ta'ala tahu apa yang patut, tak patut. Jangan kita sekali-kali kata Allah Ta'ala, apa salah aku tak bagi aku benda sekian. Jangan sekali-kali. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia tahu apa yang patut, apa yang tidak. Wa qauluhu, dan Allah nyatakan lepas tu, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah Ta'ala yang diberikan ia sesiapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala maha yang memiliki kelebihan yang besar. Allah Ta'ala yang maha memiliki kelebihan yang besar. Yakni maksud dia, ma atahullahu Muhammada, apa telah berikan pada Muhammad, ataupun Allah Ta'ala kedepankan umat tertentu ke atas yang tertentu. Pilih bangsa ummi, bangsa Arab, kata bangsa yang lain, pilih Rasulullah SAW di kalangan bangsa Arab. Pilihan tadi tu, itu adalah kelebihan Allah Ta'ala berikan. Macam kita tengok Bani Israel, mesti ada orang kata macam, kenapa lah diorang dapat, kenapa kita tak dapat? Kalau ikutkan iman kita lagi baik dia diorang. Tapi zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan Allah Ta'ala berikan siapa yang dia kehendaki. Macam bila nampak orang ada nikmat lebih dari kita,
Nampak orang tu ada harta, jangan cakap banyak. Kita kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Orang lebih alim dari kita, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Belajar redha. Jangan macam geram aku menyampah orang ni sebagainya, tak ada. Yang berlaku sekarang ni banyak kekufuran yang berlaku pada golongan yang ahli kitab, sebab mereka tak boleh terima Muhammad daripada bangsa bukan keturunan Yaqub alaihissalam. Tu je. Dia kata kenapalah anak Ismail yang dipilih? Kenapalah sekian? Hatta macam kita terang dalam surah Zukhruf, bila mana golongan musyrikin kan, dia kata apa? Dia kata apa? Waqalu, dan mereka berkata laula nuzila hadzal Quran, dan mereka berkata kalaulah turunkan Quran ini ala rajulin, kata seorang lelaki, minal qaryatain, daripada dua kampung, mana daripada Taif, Uqbah bin Mas'ud, daripada Mekah Al-Walid bin Mughirah. Kalaulah Quran pada turun pada satu orang lelaki dari dua kampung tadi, this guy, dia kata azim, memang hebatlah, dia kata. Tapi oleh kerana Quran turun pada Muhammad, dia tak nak belajar untuk apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sekarang kata kita belajar lama dah Islam taklim, tapi rupanya ustaz tu tak pandai sepandai ustaz satu lagi. Cakaplah ustaz dia tak pandai, ustaz tu pandai. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jangan kita kata contoh ada student kita belajar, ada kawan kita belajar kurang dari kita, tak lama belajar macam kita, tapi dia faham lebih dari kita. Itu kita kata apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dia benda ni antara benda yang menjadikan seorang tu tawaduk. Tawaduk, rendah diri. Tak ada dia letak macam seniority. You baru masuk yayasan berapa? 2 hari je. Okay, I dah 20 tahun, okay? Ini tak senonoh, betul tak? Kadang-kadang benda macam tu masalah. Pasal kita kena belajar, apa tahu? Allah Ta'ala boleh beri kefahaman, mungkin kita tak faham, dia faham. Belajar macam tu. Pasal kefahaman, macam mana wahyu itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Arab, bukan bangsa lain. Dan Rasulullah SAW dilahirkan, Nabi akhir zaman tadi dilahirkan dari bangsa Arab, bukan bangsa lain. Itu adalah apa? Kelebihan Allah Ta'ala beri pada siapa dia nak. Jangan kita nak persoalkan. Tapi Allah Ta'ala ada asbab. Macam kita kata, kenapa bangsa Arab, kan kita terangkan kenapa. Dia ada asbab dia. Dia ada sebab dia, supaya jangan sampai dalam tu ada benda fahaman lain. Bila Islam, ada Islam saja dalam tu. Tak ada oren, tak ada nenas, tak ada perisi lain dalam tu. Hanya Islam. Hanya Islam saja dalam tu. Ada matlamat dan tujuan, Allah tahu kenapa patut. Tapi dalam sama, yang lain ni mungkin kita ada reason kita, tapi still kita kena kata apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala, itu kelebihan Allah Ta'ala beri siapa dia nak. Tak ada siapa boleh kata kenapalah dia orang bukan kita. Kenapa dia orang bukan kita? Kenapa tak diberi kepada kita? Ini bahaya, Ini bahaya. Pasal benda ni membuka pada kita ruang-ruang untuk bisikan syaitan, menjadikan kita takbur dan sombong. Akhirnya benda tu kebenaran kita tak follow. Benda tu benar, itu hak, tapi kita tak follow. Sebab apa? Kita tengok, aku punya guru lagi best. Habis tengok guru kita best, guru orang lain pun masalah dah. Itu pun dah salah. Ya, tapi kalau dia sesat kan, dia cakap sesat lah. Takkan dia kata pula, tak mana tahu kod betul. Kod betul tak ada. Kalau macam kita kata orang tu tak ada benda kan, dia mengajar, tak ada benda lain pun dia mengajar. Kan dia sibuk, dia datang kita, insyaAllah kita akan baca maulid malam ni, dan marilah kita supaya keberkatan datang sebagainya. Okey, itu confirm tak ada ilmu kat situ. Jangan tuan-tuan kata pula macam, mana tahu kod-kod, barangkali Allah Ta'ala akan datangkan ilmu itu. Tak boleh. Itu salah. Ini kita bincangkan masalah kefahaman. Kalau kefahaman tu betul, ikut. Walaupun daripada orang yang muda dari kita. Pasal itu apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Macam bila Ibn Abbas radhiyallahu anhu dizahirkan Allah Ta'ala, keilmuan dia melebihi para sahabat yang tua, lebih senior daripada dia. Dia dengan Rasulullah SAW sekejap je. 3 tahun ke 4 tahun macam tu. Dan ketika Rasul meninggal tu, umur dia berapa tahun je? Dalam 15 tahun dia. Kecil kan? Kecil sangat. Dia pindah ke Madinah dengan mak dia lepas dia perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dibuat pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 ke-8 dia masuk datang ke Madinah. Tapi dekat situ dah ruang yang berapa tahun tadi tu, kisah dia dengan Rasulullah SAW tu kat situ. Tapi Umar, itu para sahabat yang lain, ada yang nampak berkenaan dengan kelebihan Allah Ta'ala beri pada dia. Sama ada dengan doa Rasulullah SAW yang kita doa Rasulullah pada dia, atau Allah Ta'ala beri pada dia dengan kurniaan Allah Ta'ala. Tapi yang pentingnya Rasulullah pernah doakan, bukan semata-mata doa Rasulullah tadi, memang nampak pada dia kelebihan tersebut. Rasulullah doakan tapi tak jadi apa benda, tak juga. Pasal memang dia bijak berkenaan pemahaman Al-Quran. Tapi Umar bin Khattab masukkan di dalam mesyuarat negara, bukan mesyuarat mesyuarat cawangan daerah ni, mesyuarat negara. Maka Umar bawa masuk, ramai yang senior, yang tu tak. Kenapa saya bawa masuk budak ni? Kita pun ada anak. Kenapa kita tak bawa anak kita masuk mesyuarat? Kenapa dia punya anak masuk mesyuarat? Sedangkan Ibu Abbas bukannya anak Umar. Kenapa Umar bawa masuk?
Jadi pasal nak bagi lihat orang ramai kepada kelebihan yang dia ada, orang tanya pada orang ramai berkenaan dengan An-Nasr, surah An-Nasr. Apa ayat tu maksud dia? Apa maksud surah An-Nasr tu? Kan bila jaa nasrullahi wal fath. Bila datang apa bantuan Allah Taala juga penaklukan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu masuk lihat, hai Muhammad, manusia dimasukkan agama Allah Taala berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan masuk dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka minta ampun Tuhanmu dan juga bertasbih memuji Tuhanmu dan juga minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh Maha beri taubat. Jadi bila cakap macam tu, semua ditanyakan, dia kata Islam akan menang. Sampai Ibn Abbas dia kata apa? Itu adalah takziah Allah kepada Rasulullah SAW berkenaan kematian baginda. Baginda akan mati. Pasal baginda telah selesai tugas. Tak, dia faham. Selesai tugas, maksud dia tak ada dah. Pasal Nabi datang untuk menyampaikan risalah. Risalah habis, dia akan tarik balik. So dia faham macam tu. So ini benda ni bila kita lihat, kita kata apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang kita ambil usaha kat situ apa? Belajarlah pula dengan dia. Faham? Itu konsep yang kita berlaku, bukannya kita nampak dia geram. So, apa salah pula aku lagi lama dari kau, pesan kau awal dari aku. Kan tak, kita kata macam tu. No such thing. Tak ada, ini salah. Attitude yang salah. Sebab kita kata ini yang berlaku pada orang bukan Islam yang tak nak terima Rasulullah SAW. Asas itu je sebenarnya. Macam ada separuh tu, dia pun kata, kenapa Muhammad kita kena ikut? Kan Muhammad 90 tahun dulu. Kita lagi pandai. Kita ada kereta, kita ada kapal terbang. Muhammad tak ada. Kena belajar bahawa zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Satu yang macam kita ingat dulu macam Syarul Majid Zindani, dia jawab pada Attaché Pendidikan Perancis. Orang tanya daripada dia, macam mana korang orang Islam ni ikut benda yang turun 1000 tahun dahulu, 140,000 years ago. Kan macam mana boleh sembah, boleh kau nak pakai lagi? Kita ada macam-macam benda dah berubah. Tak ada telefon, sekarang ada telefon. Dulu telefon tali, sekarang telefon tak ada wire. Kan? Dulu internet pun ada wire, sekarang internet tak ada wire. Apa lagi? Semua sekali. Dulu kita kata hantar gambar kena pergi kedai, hantar cuci-cuci dulu. Kan sekarang ni tak payah cuci, semua boleh hantar. Tangkap sini, hantar sini, tangkap sini, hantar sini. Accident kat mana sampai. Jam jalan raya boleh check dulu. Nak keluar rumah, check. Jalan mana dekat. Jalan mana tak jam. Kan? Yang boleh kita tahu, Zul, sorry, tak boleh sampai. Gila, dia bagi 2 jam. Dia bagi tulis 2 jam tu, kata dengan Zul, tak sampai lah. Kan macam confirm sampai kan, tak ada lah. Kan pukul berapa sampai? Pasal memang jam teruk kan. Jadi keluar. Mana boleh tahu zaman dulu. Bukan kini, bukan jenis pelangkah orang Melayu. Nak melangkah pejam mata dulu. Kan fikir tarik nafas zikir ke? Kan ikut air mata dia terbit, rasa nak jalan, rasa tak jalan, terus jalan. Dia ikut suara hati. Ini tak. Nampak tu, buka jalan raya tu, nampak jalan raya. Kereta tengah lembab gila kan, nampak line pukul berapa. Kelajuan berapa pun nampak. Serius. Mana macam tu? Dia cakap zaman kita ni punya banyak benda moden. Apa saya kena ikut juga Muhammad yang 10 tahun dahulu. Lalu Syekh Abdul Majid Zindani jawab, dia kata apa? Kalau korang, dia kata korang, ada kereta, ada satu gudang atau ada gudang kamu letak kereta tahun katakanlah tahun 1500. Waktu tak ada kereta lagi, tapi cakaplah ada 1500. Sebelum tu hijrah, sebelum tu Masihi mana ada kereta lagi. Okey. Jadi tahu kan? Kereta tak ada, tahun 1500 Masihi tak ada kereta. Zaman Melayu Melaka mana ada kereta lagi zaman tu? Okey, faham kita sebut zaman Melaka boleh ingat. Okey. Sebut 1500 tu tak faham lagi. Saya sebut Melayu Melaka. Pasal 1511 kan Portugis serang. Okey. Mana ada kereta zaman tu? Katakanlah ada. Okey. Masukkan kereta tadi dalam satu gudang. Kalis air, kalis karat, kalis apa sekali, simpan. 500 tahun berikutnya buka balik. Kalau kita kata kereta tadi kita nak betul ke apa ke dan sebagainya, manual kita ikut manual tahun 2000 ke tahun 1500? Kan manual kan dah maju, makin maju. Kita nak betulkan kita punya kereta kalau nak bagi jalan balik, buku manual nak pakai tu 500 tahun dulu punya ke yang 500 tahun yang terbaru punya? Kenapa? Sebab kereta tak bertukar. Lupa macam tu juga. Tayar masih 4. Bukan simpan-simpan lama, tayar jadi 5. Apa ni kepala je tu? Kan? Ni nak cek manual. Manual 1500 tahun lepas, tayar ada 4. Ini ada 5 tayar ni. Kan? Macam kita buat Volkswagen kan? Buka-buka yang tahun dulu punya kan, 500 tahun, apa berpuluh tahun dulu kan, enjin dekat depan. Sekarang punya, enjin kat belakang. Dulu belakang lah. Sekarang depan. Okay, sekarang depan. Salah. Okay. Maksudnya kalau anda buka manual untuk betulkan yang dulu punya, anda tak boleh buka yang sekarang punya. Pergi dekat ke syarikat tu, kami nak manual baru. Dia kata tak boleh, pakai lama juga. Tulisan lama ni nak baru, cetak baru. Tak boleh. Kenapa? Sebab kereta tadi tak berubah. Enjin dia tetap di belakang. Kenapa? Okay. Jadi dia kata sini,
sejak daripada zaman Isa. Inilah Adam. Manusia mata berapa? 2. Telinga? Kaki? Ada sayap? Zaman Ibrahim. Ada. Zaman Musa. Isa. Muhammad. So zaman Muhammad dulu apa? Manusia mata 3, sama-sama ada 2. Tak kan? Manusia itu masih lagi manusia. Sebab itu Quran atau dia kata kitab itu menghukum perangai manusia tadi, bukan berkenaan masalah suasana dia. Nak mencuri tetap mencuri. Dia kena macam mencuri dengan niat dapat. Mana ada? Dia kena pegang benda tu. Kan? Kalau nak berzina, perzinaan kena berlaku. Bukan zina pakai minda je. Kan? Zina pakai minda. Mana ada? Mencuri, menzina, minum arak dan sebagainya. Benda tu minum, kena minum. Bukan datang dengan cara atau jadi secara tak langsung di situ yang datangnya hukum tadi, menghukum manusia itu, bukannya suasana dia. Patut kalau kita kata, macam kenapa Allah Ta'ala bagi pada orang dulu kan kita sekian. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu firman Allah Ta'ala, dia beri pada siapa dia nak. Tak boleh anda mempersoalkan kenapa bukan bangsa Cina dapat, bukan bangsa India dapat, bukan Mesir dapat, bukan Parsi dapat, bukan Rom dapat. Kenapa? Sebab dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Okey? Wallahu dzul fadl. Jadi itu adalah kenabian Muhammad SAW, apa yang telah beri kepada Muhammad SAW daripada kenabian yang agung, dan apa yang Allah Ta'ala khususkan umat baginda dengannya daripada semenjak keputusan baginda SAW adalah benda yang tak boleh nak dinafikan. Wa ma khassa bihi ummatahu min bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam juga adalah benda yang khas. Itu hak Allah Ta'ala, tak siapa boleh persoalkan. Itu hak Allah Ta'ala yang mutlak. Okey. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yaqulu ta'ala dhamman lil yahud. Berfirman Allah Ta'ala mencela terhadap Yahudi, alladzina u'tut taurata, yang diberikan mereka ni Taurat, wa hummiluha lil amali biha, dan dipikulkan mereka akannya. Dipikulkan, hummilu, hamala membawa, hammala mempertanggungkan, hummila dipertanggungkan, dibebankan. Ha akannya Taurat tadi, mereka dibebankan dengan Taurat tadi, lil amali biha, untuk beramal dengannya. Thumma lam ya'malu biha, kemudian mereka tak beramal dengannya. Masaluhum, perumpamaan mereka ini, fi dzalika, pada demikian, mana diberikan kitab, diberikan wahyu tapi tak amal. Kama salil himar, seperti keldai, yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab yang tebal. Asfar ni kitab yang tebal, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ni asfar. Kalau lembaran suhuf, satu lembaran-lembaran. Dan kadang kata dia tebal, combine bagi asfar, kitab yang tebal. So keldai bawa kitab tebal. Ni kita kata antara lafaz Al-Quran Karim yang Allah Taala letakkan perumpamaan orang yang jahil ke, bukan jahil, yang zalim atau jahat tadi. Kadang-kadang bahasa tu kasar, tapi layak macam Allah Taala nyatakan. Bukanlah maksud dia kata, Allah, kenapalah pakai ayat ni, cuba cakap benda lain. Tu sebab orang tak dengar cakap tu. Kan? Allah Ta'ala perumpamakan dengan himar. Cuba umpamakan dengan kucing ke. Kan comel sikit, cute. Tak, ini layak. Pasal kucing tak bawa kitab. Yang bawa kitab ni keldai. Kan biasa kita pikulkan barang banyak pada dia, keldai lah. Keldai ni makhluk yang boleh pikul barang kuat. Dia badan dia jalan tak laju. Pikul barang pada dia lebih banyak dia kuda dia bawa.
Tu macam bila orang tu kuat, dia pergi macam keldai. Macam orang Rusia kan waktu datang ke Afghanistan. Kawan-kawan kita orang guru-guru di sana dia kata apa? Dia orang macam keldai. Belakang badan tu 50 kilo. Berlari. Naik bukit turun bukit kan, 50 kilo. Lepas tu datang bukit tu, lepas dia buat sedang hendap, dia tembak perkampungan dan sebagainya. Nak turun dari bukit tadi dia tak jalan tau. Kenapa? Dia peluk lutut dia, pegang kepala dia, dia guling di atas tu. Golik. Gila, kat bawah tu batu besar kena kepala sebagainya. Tak, dia buat kan, dia golek je tu. Main ke golek daripada atas bukit tu, betul lari. Naik regimen dia orang. Gila kata. Tapi macam keldai lah. Macam keldai. Dia kata, kita kata kuat macam gajah. Kan? Dia kata kuat macam keldai. Macam keldai. Pasal keldai boleh tanggung barang banyak, naik bukit turun bukit tak ada masalah. Jadi benda ni dia sebut tentang mereka. Jadi dia kata apa? Itu maksud dia kamathalil himar. Dia seperti keldai. Idza humila kitaban. Idza hamila kitaban. Bila dia keldai tadi memikul kitab-kitab, kutub. La yadri ma fiha. Dia tak tahu pun dalam buku yang dia bawa tadi apa benda. Quran ke apa ke, hadis ke dan sebagainya, tak ada tahu. Bahkan kalau dia bawa emas pun dia tak tahu. Keldai bawa emas, tahu tak emas? Dia tak tahu emas tu apa. Dia bawa je lah. Bernilai mana sekalipun benda yang dibawa tadi, tak pernah dia faham. Tapi tak ada misalkan dengan emas. Sebab apa? Sebab kitab ini ada pengetahuan. Maksudnya boleh dipelajari. Tapi keldai tak boleh belajar langsung. Fahuwa yahmiluha hamlan hissiyan. Maka dia keldai tadi memikul kitab tadi secara pemikulan yang fizikal. Wala yadri ma alaihi. Tapi tak tahu apa benda yang pada kitab-kitab berkenaan. Wa kadzalika haula. Demikianlah begitu. Macam mana keldai tadi, demikianlah mereka ini. Fi hamlihimul kitab. Pada pemikulan mereka ni tentang kitab-kitab. Hamlihim, pemikulan mereka ni kitab-kitab tadi. Alladhi, yang utuhu, mereka diberikan kitab tersebut. Hafidhuhu lafza. Mereka hafal kitab tadi secara lafaz. Walam yatafahhamuhu. Tapi mereka tidak apa? Memahami kan, belajar untuk memahaminya. Kitab itu ada, tapi tak faham. Sebab kenapa bila anda belajar Quran? Ni seronok. Orang kita seronok belajar Quran. Belajar Quran, taranum, bunyi sedap kan. Baca gelik-gelik, tarik kepala. Kawan dengar macam, getar hati aku. Dengar. Kitab itu untuk diamalkan dan dipelajari. Bukan untuk setakat bacaan. Maka dengan sebab itu kita kata, orang tu belajar. Bila belajar ilmu Al-Quran, dia pas belajar ilmu Al-Quran tadi, dia kena belajar hikmah. Itu penjelasan kitab. So kenapa dalam ayat kita belajar tadi, disebut berkenaan dengan Nabi tu datang, wa yu'allimuhul kitabah. Kedua, hikmah. Mana hikmah tadi kena belajar. Mana apa? Penjelasan kitab. Jika tidak, anda akan baca kitab tapi stop situ je. Buat apa? Pasal kitab tadi untuk diamalkan. Untuk memandu anda. Untuk anda amalkan kehidupan anda. Jika anda baca kitab dan tak buat apa? Tak ada gunanya kat situ. Pasal kitab tadi untuk diamalkan. Dengan sebab itu jangan seronok dengan satu benda je. Belajar satu benda. Dah belajar baca sedap. You macam mana? You kan. Belajar baca sedap, dia perangai macam tu juga. Ini masalah ada timbul tajuk tu. Kami kat sini lah. Nak marah tak boleh, tapi tak marah pun kena cakap jugalah. Kan kadang-kadang dah datang kelas lama. Kita bukan berharap tuan-tuan semua jadi pakai baju hitam, pakai purdah semua, tak. Tapi kurang-kurang benda, contoh macam masalah aurat. Lepas tempoh tertentu belajar, takkan tak faham lagi. Kan? Kena ada sebaru tu datang jumpa. Ini Sok Ina cerita tu, bukan saya. Datang belajar kan. Kan dah pakai tudung tu terdedah dada kan. I suka sangat Qalbun Salim. Kan dada dia terdedah. Lepas tu kan. Jadi macam Sok Ina kata, aku cakap benda dengan makcik ni. Kan? Faham tak? Apa jadi? Seronok belajar seronok. Tapi praktis tak ada. Apa guna? Kan? Bila datang mula-mula sekali, ustaz tak sampai, dia sampai dulu. Habis dah. Ada dah makcik ni. Kan? Tapi praktis tak ada. Apa hasil dia? Sebab pasal kitab itu bukan untuk dibaca sedap sahaja. Untuk anda amalkan. Berbanyak ayat-ayat Quran tadi telah anda laksanakan dalam kehidupan anda. Itu benda kena tanya. Kan belajar banyak dah ni kan. Dah nak khatam dah. Tak lama lagi dia khatam dah. So berapa banyak yang dah telah diamalkan. Pasal itu pasal Quran itu bukan setakat untuk dibaca. Baca satu benda. Hafalan kitab satu benda. Mana dulu kita kat Malaysia lagi best. Ustaz-ustaz kita kan hafal Quran, dia tak tahu pun pengertian apa dia hafal. Pun ada lagi. Orang Arab cukup rasa takjub. Tu yang dikata balik pada apa? Bila Allah Ta'ala katakan, walaqad yassarnal Quran lidzikri. Yang kami telah mudahkan Quran untuk ingatan. Fahal min muddakir, adakah orang akan beringat? Mana untuk ingatan? Lidzikr tadi untuk ingatan, peringatan. Lidzikri untuk apa? Hafal. Ada tak orang nak yang mengingat atau menghafal untuk memahami dia? Sebab Allah Ta'ala mudahkan. Tak ada kitab dekat dunia ni. Tak ada kitab dekat dunia ni yang anak
penganut agama kitab berkenaan agama berkenaan, hafal kitab dia sebanyak Quran. Tanya orang Buddha, berapa ramai kan hafal kitab Buddha? Tanya. Sami tua tu pun tak hafal. Serius. Kan orang Kristian yang padri kan evangelis yang cakap tentang God love us dan sebagainya kan. Tanya dia kitab Bible tu dia pun tak tahu. Serius. Tapi Islam berapa ramai? Siapa kat sini tak pernah jumpa orang hafiz Quran? Angkat tangan. Tak ada. Siapa sini tak ada saudara dia hafal Quran? Angkat tangan. Saudara dia. Semua ada. Betul tak? Tak adik dia, abang dia, tak abang dia, sepupu dia, tak sepupu dia, anak pak saudara dia, sepupu dia lah. Kemudian kalau tidak kan apa cucu cicit saudara dia ke, semua manusia ni ada. Tak pun jiran dia. Kan betul tak? So maksudnya Allah Ta'ala mudahkan sangat. Tapi masalahnya satu benda, hafal Quran satu benda, amalkan kitab tadi satu benda lain. So kenapa orang tak memadai dengan mempelajari pembacaan Al-Quran saja? Lepas belajar baca Quran, kita kena belajar apa? Praktis Quran tu macam mana? Apa yang Tuhan nak kita buat daripada Al-Quran tadi? Kenapa? Kerana dia kata wala amilu bimuqtadahu, dan mereka orang Yahudi tadi tidak beramal dengan apa yang ada dalam kandungan kitab-kitab berkenaan. Bal awwalu, bahkan mereka takwilkan, mereka selewengkan. Kononnya nak tafsirkan dengan apa? Intipati. Ini bukan tafsir dalaman dia kan. Wa harrafu, dan mereka selewengkan dia. Wa baddalu, dan mereka menukar ganti, tukar. Baddalu, mereka tukar ganti ia. Fahum, maka mereka ini aswa'u halan, lebih teruk keadaan, minal himyar, daripada keldai, minal hamir, daripada keldai. Keldai yang ada, dia plural bagi himar, hamir. Kalau himyar tu lain. Himyar tu bangsa apa? Orang Arab Yaman dulu, kabilah dia panggil kabilah himyar. Hamir, keldai. Li'annal himar, kerana keldai la fahmalaha, mereka tak ada kefahaman. Keldai tak ada kefahaman. Wa haula ilahum fuhum. Sedangkan orang-orang yang hafal kitab tadi, mereka ada kefahaman tentang kitab tersebut. Tapi apa? Lam yasta'miluha, tapi mereka tak menggunakan kefahaman tadi. Walihada qala fil ayatil ukhra, dengan kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan. Mereka itu yang ada diberikan alat belajar, tapi tak nak gunakan alat belajar tadi. Diberikan wahyu, tapi tak lihat pada wahyu berkenaan. Ulaika kal an'am, maka mereka seperti binatang ternakan. Bal hum adall, maka mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Wa qala ha huna, di sini Allah Ta'ala sebutlah, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, seburuk-buruk perumpamaan, seburuk-buruk permisalan kaum yang mendustakan terhadap ayat Allah, tak percaya ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah pada kaum yang zalim. Wa rawa Imam Ahmad an Ibn Abbasin qala, telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Ibn Abbas bahawa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW, man takallama yaumal jum'ati, barang siapa bercakap pada hari Jumaat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam berkhutbah, fahuwa kamathalil himar, maka dia seperti kedai. Mana dah faham, bagi tahu tapi tak buat. Mereka dah Quran sebut tapi dia bercakap juga. Kan, ini ada kadang-kadang bapa cakap dengan anak pun ada. Dekat sikit. Imam tengah khutbah. Kan biar benar kan. Ni. Ya, sebetulnya keldai yang memikul apa? Lembaran-lembaran, kitab-kitab yang tebal. Walladhi yaqulu lahu ansit, tapi orang yang cakap pada orang yang bercakap tadi, diam. Laisa lahu Jumaah, tak ada pahala Jumaat baginya. Sebab ini prevention atau pencegahan. Kalau dalam Islam ni, Allah Ta'ala tak turut apa, Nabi tak sabda berkenaan dengan siapa bercakap pada sahabat dia pada Jumaat sedangkan imam berkhutbah, diam tadi Jumaat baginya, dia telah lara. Dan saya semua orang akan jadi polis antara segaban kan. Dia semua kata, nampak orang cakap je kan, tak dengar ke? Kan kalau semua orang makin yang ni tegur ini, yang ni tegur ini, yang ni tegur ini, jadi sama je, tak senonoh juga. Dengan sebab itu jangan cakap langsung. Ni prevention, ni cara pencegahan Islam. Tu anda tengok orang bising pun tak ada siapa bercakap. Sebab apa? Nak sekat. Pasal launch buka pintu tu tadi, orang ni bercakap, lepas tu yang ni bercakap. Dia bercakap kan, dia tegur ni, diamlah, ini diamlah, ini diamlah kan. Macam saya ingat dah siapa buat lawak, dia kata apa? Pasal imam semayang, belakang dia tiga mu'allaf ke, tiga orang yang baru masuk Islam. Betul kan? Lepas tu bila tengah-tengah semayang tu, imam semayang, ini tiga orang ni yang semayang, yang imam depan, yang makmum belakang ni dua orang. Kata, kucing. Dia cakap tak. Dia cakap itu. Seorang tu kata, jangan cakap lah, batal semayang. Lepas tu imam puteri, aku seorang je tak batal semayang. Dia semua sekali cakap. Dia lawak gitulah. Benda macam ni kita tu yang macam budak-budak bercerita kan. Cerita lawak, tapi kadang-kadang memang ada orang akan bercakap juga.
Saja macam masalah kalau ada teguran ketika hari Jumaat tadi, kalau start dibuka saja, semua orang bercakap habis. Ha? Tidur tak, Nabi tak sebut apa-apa. Kalau dia ngantuk, nak ngantuk macam mana? Kan tegak mata juga kan, makan coklat kan. Ada juga ni pasal ada orang tanya soalan. Dia kata ada tak orang tu dia makan coklat ketika imam khutbah. Jumhur para ulama menyatakan macam ni, yang tak dibolehkan ketika khutbah tadi sebenarnya bersembang je. Contoh macam dia dahaga minum air tak salah. Hatta imam tu tengah khutbah dahaga minum air tak salah. Tapi kalau buat di Malaysia janggal. Tanya soalan kalau dia kata ada hal lah. Kalau buat macam tu boleh, tapi jangan jadikan budaya, sebab para sahabat tak buat. Yang buat badui je. Yang biasa tanya soalan ketika umar tengah khutbah kan, cakap ya Rasulullah apa jadi sekian, Rasulullah sekian-sekian, badui cakap. Sahabat-sahabat Nabi yang depan, yang utama tak bercakap. So kita bertamadun, bukan orang asli apa yang tak tahu bahasa, kan orang badui kan yang buat kebanyakan sunnah itu. Kadang-kadang ada kepentingan. Contoh macam kes ada orang dia letak kereta sekat jalan dan sebagainya. Bangunlah cakap. Ni semua tak boleh cakap. Saya kata, cakap lah. Saya cakap itu kan. Lepas tu dia kata, dia diam. Dia tak nak cakap kan, takut batal khutbah. Pak cakap lah, benda penting. Ada orang tu parking kereta tengah jalan, yang dekat saya ingat dekat Kota Damansara. Dia parking, dia orang dah dua kan. Dia bantai masuk satu lagi. Datang kereta biasa lepas. Datang lori, trailer bawa atap genting. 3 biji, beratur. Sampai ke tol Kota Damansara tu, exit tu, kat situ jam. Kes sebab apa? Sebab dia orang tak ladirkan. Pasal orang dah masuk tak boleh patah balik dah. Saya masuk lorong tak boleh patah balik dah. So dia orang punya kerja tak senonoh. Yang dekat puncak perdana itu sekali kes ni dia pergi parking di Pomor Hogang. Lepas tu orang tanya emergency, ambulans datang nak bawa pergi pasal sakit, tak boleh keluar sebab apa? Sebab kereta duduk depan. Lepas tu bila start imam semayang dah, imam dah start semayang, Cina tu datang. Cina pula tu. Tolonglah Datuk, tolonglah sekian dan sekian. Masa dia cakap itu orang tengah semayang. Itu masalah dia, kadang kata daripada awal kan boleh kita bagi tahu. Lepas semayang tu kan kena kabut. Tu masalah tak ada rasa apa tanggungjawab. Kan? Tak senonoh. Tapi sepatutnya bila kita dah tahu benda berkenaan, boleh kita terangkan, panggil, cakap dengan imam. Tapi sengaja sembang kan. Pak Imam, apa khabar? Tak boleh. Itu bukan kerja dia. Dia mesti ada benda yang penting sahaja, keperluan. Tapi yang sering kita katalah, yang sering bercakap dengan Rasulullah ketika Rasulullah khutbah bukanlah para sahabat yang muhajirin dengan ansar yang awal, tapi biasa bercakap ni adalah badui. Ya Rasulullah dia cakap itu. So kena jaga-jaga bab ni. Baik, kita berhenti kat sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.